di puncak sana, hijau kuning sang setia, berkibar megah lambang kebanggaan pagi pembangunan bangsa. Bertiuplah sang bayu bertiup, kabarkan seluruh maya, negaraku berdaulat dan merdeka, makmur aman bahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya dapatlah kita berkumpul sekali lagi di istiadat penaikan bendera Sang Setia kali ke-9 di laman markas pusat partai di Limbaruh Hijau pada pagi yang indah permai ini. Perhimpunan kita pada hari ini di bawah limbayung Sang Setia ialah bagi membaharui ikrar kesetiaan kepada nusa bangsa dan kecintaan kita terhadap kehidupan sejagat yang aman, damai dan harmoni seperti takrif warna hijau dalam panji kita. Demikian juga Sang Setia yang kita kibarkan pada pagi ini turut membawa mesej ketulusan dan keikhlasan kita mendukung Ketuanan Kesultanan Melayu Brunei dan tanpa berbelah bahagi menyokong Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam usaha-usaha baginda membangun negara dan membina keutuhan bangsa seperti takrif garis kuning yang mengelilinginya. Saudara-saudari sekalian, hari ini Sang Setia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan tanggung jawab menggalas amanah yang amat berat, yaitu bukan sekadar menyokong dan mendukung ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerajaan Baginda, tetapi ikrar untuk rebah bangun bersama Baginda mempertahankan syariat Islam di bumi yang bergelar negara zikir yang sewajibnya perpaksikan kebenaran dan keadilan. Hayatilah dengan sesungguhnya makna dan simbol bendera dan panji Partai Pembangunan Bangsa ini sebagai sumber penyuntik semangat juang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah saudara-saudari rasa segan silu untuk mempamerkan lambang-lambang kita ini kepada khalayak yang membawa sebuah idealisme perjuangan murni. Kita tidak perlu merasa asing dan rendah diri untuk memakai dan memamerkan selempang dan rencana partai kepada khalayak, kerana ia bukannya suatu kesalahan atau jenayah. Lebih-lebih lagi, bendera dan panji NDP ini telah kita daftarkan dengan pihak berkenaan. Kita seharusnya bersyukur dan berbangga sebagai seorang ahli parti kerana mempunyai bendera dan panji sendiri. Sesungguhnya tidak banyak pertubuhan-pertubuhan yang mempunyai bendera rasmi yang mendapat kelulusan pihak berkenaan. War-warkanlah visi, misi dan objektif utama partai yang terangkum dalam bendera dan panji kita ini kepada mereka di luar sana, supaya partai kita ini dapat menjadi rakan mereka dan sekurang-kurangnya mereka boleh memahami hala tuju pergerakan kita. Justru kalaupun tidak menyokong kita, insya-Allah mereka tidak akan memusuhi kita. Saudara-saudari sekalian, tuntutan politik menghendaki supaya kita menerjemahkan ikrar taat setia kepada raja dan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan Islam sebagai agama rasmi negara. Tuntutan itu kini telah sampai di puncaknya apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia memperkenani pewartaan kanun jenayah syariah baru lalu. Seperti yang saudara-saudari maklumi, reaksi awal musuh-musuh Islam ialah dengan memperlekeh kanun jenayah syariah ini dituruti dengan ugutan dan serangan memburukkan imej ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ahli kerabat. Percayalah, musuh-musuh Islam ini tidak akan berhenti setakat itu. Mereka pasti mengatur strategi untuk terus menyerang Islam, menyerang ke bawah Duli dan negara Brunei tercinta ini. Kita berharap dan berdoa semoga Allah memberikan segala kekuatan dan ketabahan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk menghadapi cabaran-cabaran getir itu. Kita berseru seluruh aparatus negara hendaklah digembeling bagi menggalas tanggung jawab mempertahankan pelaksanaan kanun jenayah syariah ini, seterusnya menjayakannya sehingga benar-benar diterima oleh kawan dan lawan. Hal ini amat penting untuk direalisasikan sebagai cerminan sebenar keadilan Islam yang menjadi maqasid syariah
menuju keamanan dan kemakmuran rakyat. Kita berharap semoga negara Brunei Darussalam ini akan menjadi model sebuah negara Islam yang maju dan perkasa, yang aman dan sejahtera, mengatasi top 10 negara termaju dunia, dan mampu menjadi contoh ikutan negara-negara Islam dan bukan Islam lainnya. Ke arah itu, bukan hanya kalangan cendekiawan dan para elit, malah lebih-lebih lagi rakyat jelata yang merupakan stakeholder terbesar negara sewajarnya siap sedia dan siap siaga di barisan depan untuk berjihad mempertahankan syariat Islam ini. Kita tidak ada pilihan selain membulatkan perpaduan dan mencurahkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majelis Kebawah Yang Maha Mulia dan Kerajaan Baginda, di samping berterusan mengisi jiwa kita dengan ilmu dan keimanan. NDP mendidik ahlinya supaya mendasari kesetiaan kepada ulul amri di atas kefahaman bahawa mentaati Baginda Sultan itu adalah wajib hukumnya selagi mana Kebawah Yang Maha Mulia dan pemerintah tidak melakukan syirik dan menghalang berkembangnya syariat. Pewartaan kanun jenayah syariah baru-baru ini adalah kemuncak pengabdian Baginda sebagai seorang makhluk kepada Khaliq. Kebawah Duli telah menghadiahkan kepada ummah apa yang sewajibnya Baginda tunaikan. Justru apa pula hadiah kita yang selayaknya untuk dipersembahkan kepada Baginda, melainkan taat setia yang setulusnya. Tuntutan syarak yang mendasari pegangan kita meletakkan hukum wajib mentaati Baginda dan pemerintah. Pegangan inilah yang membezakan nilai kesetiaan yang kita hayati itu dengan kesetiaan mereka yang didasari oleh kepentingan duniawi. Kesetiaan yang dijana melalui anugerah pangkat gelaran, pemberian kemewahan, imbuhan-imbuhan, dan bantuan kebajikan tidak menjamin kesetiaan sebenar seseorang itu kepada raja, nusa, dan bangsanya. Ikrar taat setia seorang kepada raja dan pemerintah yang tidak didasari atas asas menuju keridhaan Allah adalah kesetiaan yang palsu belaka. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita berhadapan dengan ancaman keselamatan yang pelbagai dan sewajarnya disambut sebagai cabaran yang menuntut seluruh rakyat untuk bersatu dan berdiri teguh di belakang Kebawah Yang Maha Mulia dan rebah bangun bersama Baginda. Semua pihak dari atas sampai ke bawah, dari golongan ningrat hingga ke rakyat jelata, hendaklah bekerja keras dengan tulus ikhlas bersama Baginda menjaga dan membangunkan nilai-nilai kebangsaan, yaitu survival rakyat, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik, dan kekuatan ekonomi. Jika kita leka atau malaskan ingau, boleh saja integriti nasional akan tergugat dan boleh saja penjajahan bentuk baru akan menguasai negara dan rakyat kita. Selain cabaran yang dihadapi bersabit pewartaan kanun jenayah syariah yang disebutkan tadi, kebarangkalian negara dan pimpinan utama kita juga akan menjadi sasaran Spygate scandal, pengintipan maklumat antara negara yang seolah-olahnya tiada seutas benang lagi yang tinggal menutupi dan melindungi maklumat keselamatan sesebuah negara dan pemimpinnya. Ancaman cyber atau cyber threat ini adalah ancaman keselamatan bentuk baru yang boleh meruntuhkan sebuah rejim, justru tidak boleh dipandang ringan oleh pihak-pihak berkenaan. Dalam konteks ini, kita amat kesal jika benar laporan media antara bangsa yang mengaitkan sebuah negara sahabat paling akrab dengan Brunei turut dijadikan pangkalan Amerika untuk memantau dan mengintip maklumat rahasia negara sahabat yang lain. Keadaan ini sudah cukup untuk dijadikan iktibar dan menyedarkan kita agar sentiasa waspada betapa negara realis dan negara yang tidak beriman dengan kebenaran, hatta yang bergelar sahabat pun akan meletakkan kepentingan nasionalnya di atas lain-lain kepentingan. Saudara-saudari sekalian, bagi golongan realis, mereka boleh saja meremehkan sesuatu yang hak dan penting bagi orang lain, sebaliknya mementingkan yang remeh. Justru atas pendekatan dan premis inilah mereka akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, semudahnya mencetuskan krisis, konflik, peperangan, asalkan ia ada kaitan dengan kepentingan nasional mereka. Disinilah perbezaan besar
antara idealis dan umat Islam sejati, di mana umat Islam sejati akan tetap berpegang dengan hak dan kebenaran walau dalam keadaan apa sekalipun. Kita berpegang bahawa kebenaran itu adalah milik Tuhan yang tidak dapat dirubah, diputar, dimanipulasi sehingga ia menjadi halal atau kelihatan halal. Jika ada sesiapa di kalangan umat Islam yang sedia memutarbelitkan atau menterbalikkan yang hak menjadi batil dan yang batil sebagai hak, maka orang itu adalah orang-orang yang fasik dan bukanlah dari kalangan orang-orang yang beriman. Mengintip dan mencongkel rahasia orang lain yang tidak dibenarkan oleh syarak adalah haram hukumnya, kerana ianya boleh saja menimbulkan fitnah, membawa kerosakan dan menggugat kemaslahatan ummah. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Daripada surah Al-Baqarah ayat 42. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang bermaksud, bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah ia, yaitu kebatilan tadi. Surah Al-Anbiya ayat 18. Demikianlah sewajibnya pegangan kita umat Islam dan negara-negara umat Islam untuk menolak fahaman realis yang rakus, yang bersedia untuk melakukan apa saja, menghalalkan cara untuk mencapai matlamat mereka. Sejarah telah membuktikan bahawa kumpulan ini adalah dominan di dalam hubungan antara bangsa dengan pegangan tiada musuh yang kekal, yang ada hanyalah kepentingan nasional sekalipun memukul sahabat dari belakang. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita sedang menyaksikan pengaruh Syiah semakin mengasap di negara-negara umat Islam. Mereka tergamak menghalalkan darah umat Islam selain Syiah dengan menyeret umat Islam supaya bertelagah, berkelahi dan berperang hingga terbuka pintu-pintu kezaliman dan semudahnya dimasuki musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Syiah menyebarkan doktrin yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga tergolong ke dalam kelompok mereka yang terlalu idealis, bercita-cita besar untuk menguasai dunia, bermula dengan agenda penghapusan umat Islam yang berpegang selain Syiah. NDP ingin saling ingat mengingati betapa sibuknya kita sekalipun menumpukan perhatian ke atas pelaksanaan kanun jenayah syariah. Kita jangan pula alpa akan ancaman keselamatan yang ditimpakan oleh doktrin Syiah ini. Pergerakan dan modus operandi kumpulan ini amat licik. Sebagai contoh, tiada angin, tiada hujan, lalu tiba-tiba saja kita mendengar bahawa terdapat lebih 300,000 penganut Syiah di negara jiran. Kita akan terperdaya jika menganggap air yang tenang itu tiada buaya. Saudara-saudari sekalian, yang turut membimbangkan kita ialah ancaman ideologi baru yang dinamai human rights atau hak-hak asasi manusia, HAM. HAM merujuk kepada hak-hak individu atau kumpulan individu semata-mata kerana mereka adalah manusia. Fahaman ini bertitik tolak dari latar sejarah tamadun Rom dan Greek. Magna Carta 1215, Bill of Rights di England 1688, Perisytiharan Hak Asasi Manusia di Perancis 1789 dan Amerika 1766. Selepas itu terbentuklah beberapa buah piagam, konvensyen dan instrumen antarabangsa berhubung dengan hak serta kebebasan manusia. Dan yang terpenting dan menjadi rujukan promotor hak asasi manusia ialah Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB UDHR 1948. UDHR telah membahagikan hak asasi utama, yaitu kebebasan daripada ketakutan, kebebasan daripada kemahuan, kebebasan bersuara dan kebebasan kepercayaan. Dari 4 bentuk kebebasan utama itu tersenarailah puluhan hak-hak asasi manusia, dari hak sivil dan politik sehinggalah hak ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Kita diingatkan oleh para cendekiawan Islam supaya jangan sembrono menerima bulat-bulat doktrin hak asasi manusia yang diasaskan pada kita. Hak asasi manusia, pegangan dan fahaman kita ialah ia mestilah diasaskan pada realiti setempat, sejarah, budaya, tradisi Islam dan syariat Islam. Kita tidak menolak akan adanya kebaikan-kebaikan dari doktrin hak asasi manusia,
dari segi memelihara kepentingan awam atau maslahah umum, seperti hak bersuara dan menentukan sistem pemerintahan sendiri, hak pendidikan, dan hak perlindungan ke atas keselamatan dan seumpamanya. Namun demikian, seperti peringatan para cerdik pandai, kita tidak seharusnya terperangkap dengan doktrin dan anjuran-anjuran hak asasi manusia yang kelihatan lunak dan meyakinkan itu dan menerimanya 100%. Mengambil contoh isu-isu hak kebebasan beragama, hak kebebasan amalan lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex dan queer persons (LGBTIQ), hak pemeliharaan kanak-kanak yang melibatkan ibu bapa murtad, dan hak-hak wanita adalah antara isu yang memerlukan tumpuan para ilmuwan dan agamawan, kerana banyak perkara di dalamnya yang ada kaitan dengan syariat dan dilihat terdapat perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat sendiri. Sehubungan itu, NDP menjalankan agar Brunei yang dikenali sebagai negara zikir ini mengkaji semula dan merektifai semua protokol, konvensyen, deklarasi dan apa jua bentuk persetujuan yang telah ditandatangani dengan mana-mana pihak, bertujuan memurnikan natijah perjanjian permufakatan persetujuan itu selaras dengan syariat. Pada tempat-tempat perlu, batalkanlah pada tempat-tempat perlu itu, atau ada reserve lah pada tempat-tempat perlu di-amend atau di-rectify, amend dan rectify lah perjanjian-perjanjian tersebut. Negara Brunei Darussalam sewajarnya mendepani isu hak-hak asasi manusia ini dengan menggembling tenaga-tenaga pakar Islam dan ulama bertaraf dunia, sehingga berupaya menerjemahkan kemurnian syariat ke dalam international instrumen ini. Saudara-saudari sekalian, suatu hal yang kita insaf ialah perlembagaan negara itu sendiri. Perlembagaan negara Brunei Darussalam ini adalah asas terbentuknya undang-undang dan peraturan. Justru jika perlembagaan tidak kukuh, maka lain-lain yang bertenggek di atasnya pasti akan goyah. Justru itu, jika di dalam perlembagaan Brunei sendiri masih ada lompongan yang tidak selaras syariat, maka hendaklah kita perbaiki, kita amend dan rectify. Jika terdapat klausa-klausa pada perlembagaan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang tidak selari dengan syariat, hendaklah dibatalkan atau diperhalusi sesuai kehendak syariat dan maqasid syariah itu sendiri. Manifesto Parti Pembangunan Bangsa 2006-2016 turut menyeru agar Kerajaan Kepedulian Maha Mulia mempertimbangkan seranan pemansuhan undang-undang yang memberikan imej negatif kepada negara Brunei Darussalam, lebih-lebih lagi undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak asasi kemanusiaan mengikut syariat Islam. Saudara-saudari sekalian, kesimpulannya, kita hendaklah melihat isu-isu serangan musuh Islam ke atas pemimpin dan negara kita berikutan pewartaan kanun jenayah syariah, pencurian maklumat oleh Amerika, dan kebarangkalian negara kita turut diintip oleh negara sahabat sendiri. Ledakkanlah pengaruh Syiah yang membawa bencana perpecahan, konflik dan peperangan, dan doktrin hak asasi manusia yang banyak bertentangan dengan syariat adalah merupakan potential national security threat. Justru langkah-langkah pendidikan, penerangan, pencegahan dan kawalan hendaklah dirangka dengan rapi dengan mengambil iktibar dan pengalaman negara-negara lain. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridai perjalanan NDP ini untuk berperanan sebagai penampan atau buffer di barisan hadapan dalam menghadapi sebarang serangan-serangan musuh, sama ada dari kalangan orang-orang Islam atau bukan Islam, sama ada dari dalam negeri atau dari luar negara. Dan semoga Allah mengurniakan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat melihat mana yang kawan dan mana yang lawan, mana yang hak, mana yang batil, agar perjalanan kita menuju keridhaan Allah itu tidak disampiri perkara-perkara yang dipandang keji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Akhirnya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga jasa yang menjadi ahli jawatan kuasa istiadat penaikan bendera Sang Setia ke-9 yang dipengurusikan oleh Adinda Pangeran Syahrilan bin Pangeran Haji Ahmad, yang juga Ketua Himpunan Pemuda
yang telah menyempurnakan majelis kita pada hari ini dengan jayanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lambai-lambai di puncak sana, hijau kuning sang setia. Berkibar megah lambang kebanggaan bagi pembangunan bangsa. Bertiuplah sang bayu bertiup, kabarkan seluruh maya. Negaraku berdaulat dan merdeka, aman bahagia. Melambai-lambai di puncak sana, hijau kuning sang